Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan masa yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik dan hidayat kepada kita untuk masa yang ada ini sama-sama kita dapat datang ke rumah Allah, tunaikan fardu maghrib secara berjemaah mengikut cara yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu pilihan untuk datang ke rumah Allah. Sebenarnya adalah pilihan Allah. Ramai lagi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang lebih berkemampuan, lebih sihat daripada kita, lebih muda daripada kita, tetapi malangnya taufik dan hidayat daripada Allah tidak sampai kepada mereka. Oleh kerana itu, pertamanya kita kena syukur kehadrat Allah. Bila kita sampai sahaja ke rumah Allah, dapat sahaja menjejakkan kaki kita ke rumah Allah, maka hendaklah kita syukur, kerana ini adalah satu nikmat yang besar. Kita datang kepada suasana para malaikat, kita datang ke rumah Allah menjadi tetamu Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang membincangkan berkenaan dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan harian kita, zikir-zikir masnun yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, zikir-zikir yang sabit, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada bulan yang lalu kita telah bahaskan beberapa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Antaranya yang telah kita bincangkan pada bulan yang lalu, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan at-tuhur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah maknanya al-wudu, berwudu. Seseorang yang menjaga wudunya, maka bererti dia telah mendapat separuh daripada keimanan. Macam mana maksud orang yang menjaga wudu? Apa maksud orang yang menjaga wudu? Adakah memadai dengan 5 kali sehari datang ke rumah Allah, nak solat, nak menunaikan solat fardu baru nak berwudu? Tidak. Maksud orang yang sentiasa berwudu ni adalah seperti mana Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj mendengar tapak kakinya dalam syurga. Mendengar tapak kakinya dalam syurga. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hadrat Bilal, wahai Bilal, apakah yang menyebabkan aku mendengar tapak kakimu dalam syurga? Ni sahabat ni kat dunia lagi dah dapat berita ia adalah ahli syurga. Ni sahabat kat dunia lagi Allah dah bagi berita gembira kepada mereka, mereka adalah ahli syurga. Kita tak tahu lagi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kat dunia lagi disebabkan apa? Disebabkan pengorbanan mereka untuk agama Allah, susah payah mereka. Ya Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, apakah amalan yang menyebabkan beliau ni
kaki, tapak kakinya didengari dalam syurga Allah. Maka kata Hadrat Bilal kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa amalan yang hebat pun, melainkan apabila aku batal wudu, aku akan ambil wudu dan aku akan solat sunat 2 rakaat, solat sunat wudu. Ini antara amalan. Ada 2 amalan yang Hadrat Bilal radhiyallahu anhu bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh daripada keimanan. Apa yang dimaksudkan bersuci di sini? Al-wudu. Orang yang menjaga wudu, maka dia telah mendapat separuh daripada iman. Separuh daripada keimanan dia telah dapat. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita memelihara wudu kita. Bila ada wudu, malaikat akan bersama dengan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan menyelimutinya. Malaikat akan bersama dengannya. Malaikat akan memelihara dia. Ini penting, kita tidur dalam keadaan berwudu. Bukan setakat tidur sahaja, bahkan harian kita hendaklah berjalan dengan diri kita bersuci daripada hadas kecil. Ini kita kena sentiasa berwudu. Baik, kata Nabi SAW selanjutnya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sudah memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucap alhamdulillah, maka ucapan ni dah penuh dah dalam timbangan Allah. Kemudian kata Nabi lagi, subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, kedua-dua ni pahala dia boleh penuh langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi penuh pahala kita. Jadi ucapan ni ucapan yang mudah. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, dalam kitab yang kita sedang bicarakan ini, iaitu Al-Azkarun Nawawiyah, Imam Nawawi sebelum nak masuk perbahasan zikir-zikir berkenaan dengan yang berkait dengan waktu, zikir-zikir yang berkait dengan waktu, Imam Nawawi bawa satu bab, iaitu zikir-zikir yang tidak terkait dengan waktu. Bila-bila masa sahaja kita boleh ucapkan. Lidah kita ni boleh dibasahi dengan zikrullah. Jadi kata Nabi, antara zikir-zikir banyak-banyak ni yang sabit dalam hadis Nabi, ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah. Itu ucap saja subhanallah, walhamdulillah, pahala dah penuh 7 petala langit, 7 petala bumi. Besar mana langit, itu di sisi Allah pengetahuannya. Besar dalam mana bumi, itu pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian seterusnya Nabi SAW bersabda, satu kisah, iaitu Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha. Pernah sekali Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk melaksanakan solat subuh. Pada waktu pagi, Nabi nak keluar daripada rumah dalam keadaan pada masa itu Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha berada di tempat solatnya. Dia sedang menunggu untuk solat. Sambil-sambil tu dia berzikir kepada Allah. Kemudian sampai waktu duha, Nabi pulang. Nabi pulang ke rumah. Nabi sampai rumah, Nabi melihat Hadrat Juwairiyah masih lagi berada di tempat solatnya, masih lagi duduk di tempat solatnya dan sedang berzikir. Ini sahabiah, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Baik, begitu hebat mereka punya ibadat. Daripada sebelum subuh mereka dah duduk berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Waktu yang paling baik kita nak beristighfar kepada Allah adalah waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, sifat orang beriman yang pada waktu sahur mereka akan beristighfar kepada Allah. Waktu sahur 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, itu adalah waktu sahur. Baik, waktu tu 2 jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh ni adalah waktu orang-orang yang beriman kepada Allah, waktu untuk dia bermunajat kepada Allah, waktu untuk dia mengadu akan seluruh masalah dia kepada Allah, waktu untuk dia mengadu seluruh masalah dia kepada Allah.
Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ni kita rasa kalau sebelum subuh kita bangun nak mengadu masalah kita, rasa macam 10 minit dah habis, kan? Kita nak mengadu masalah kita ni 10 minit dah cukup. Jadi buat apa lama-lama kita nak munajat kepada Allah? Sebenarnya ulama kita telah ajar kita macam mana kita nak duduk 2 jam, 1 jam bermunajat kepada Allah, nak mengadu masalah kita kepada Allah ni macam mana? Nak habiskan masa 1 jam, 2 jam ni adalah dengan cara kita mengadu seluruh masalah umat kepada Allah. Bukan mengadu masalah kita je. Waktu itulah kita nak gunakan untuk mengadu masalah umat kepada Allah. Ya Allah, umat menderita, ya Allah, Kau bagilah hidayat kepada mereka, ya Allah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, kita gunakan waktu sahur ni untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita mengadu seluruh masalah kita kepada Allah, untuk kita berzikir kepada Allah. Baik. Jadi Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha, sebelum subuh lagi beliau dah duduk di tempat solatnya berzikir kepada Allah. Waktu Nabi pulang waktu duha, waktu pulangnya Nabi ke rumah adalah waktu duha, dan waktu itu Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha masih lagi berada di tempat duduknya berzikir kepada Allah. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada beliau, Nabi tanya kepada Hadrat Juwairiyah, adakah engkau daripada aku keluar tadi sampai sekarang masih lagi dalam keadaan sebegini? Maka kata Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha, ya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya selepas aku meninggalkan kamu pada waktu pagi tadi, waktu sebelum subuh tadi, aku nak pergi sembahyang subuh, aku telah membaca 4 kalimah sebanyak 3 kali. 4 kalimah sebanyak 3 kali, kata Nabi. Dan 4 kalimah ni, kata Nabi SAW, kalaulah nak ditimbang dalam timbangan Allah, ditimbang 4 kalimah ni dengan segala zikir-zikir, ucapan yang kau telah ucapkan wahai Juwairiyah, daripada sebelum aku keluar sampailah aku balik ni, pasti 4 kalimah yang aku baca tadi lebih memberati dalam timbangan. Hebat ni 4 kalimah ni. Jadi Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Nabi SAW diutus sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita ni umat akhir zaman ni umat yang begitu lemah. Umat yang begitu lemah, nak berzikir seperti mana Hadrat Juwairiyah pun dah tak mampu. Nak duduk lama-lama sebelum subuh 1 jam, 2 jam, kita mampu 10 minit, 15 minit. 2 rakaat solat sunat tahajud, 1 rakaat witir, kita pun tidur balik. Baik. Jadi Nabi SAW rahmat kepada umat, sayang kepada umat, nak umatnya bila mana bertemu dengan Allah, timbangan amalannya pun penuh. Jadi Nabi SAW telah ajarkan kepada kita beberapa kalimat, 4 kalimat. Kalau kita ucap 4 kalimat ni, maka pasti dan pasti timbangan kita akan penuh. Timbangan kita di timbangan Allah akan dipenuhi dengan pahala. Jadi kata Nabi, 4 kalimat yang aku baca ni, kata Nabi kepada Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha, 4 kalimat yang aku baca ni dah lebih berat daripada segala zikir-zikir, ucapan-ucapan yang kau telah baca daripada sebelum subuh tadi sampailah aku balik ni. Ini rahmat, sifat rahmat Nabi SAW pada umat ni. Kata, kemudian Nabi SAW ajarkan kepada kita, ajarkan kepada Hadrat Juwairiyah radhiyallahu anha, apakah 4 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, 1. Wa ridha nafsih, 2. Wa zinata arsyih, 3. Wa midada kalimatih, 4. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sebanyak bilangan makhluknya. Banyak mana makhluk Allah kita pun tak tahu. Dalam laut je berapa banyak makhluk Allah. Dalam laut sahaja yang kita tahu kat negara kita ikan sekian-sekian je. Sebenarnya dalam laut, lautan Cina Selatan dengan lautan Pasifik, ikannya berbeza.
Ikan dalam laut kita tak ada dalam laut mereka. Ikan dalam laut mereka tak ada dalam laut kita. Dalam laut kita je dah berapa banyak ciptaan Allah, berapa banyak makhluk Allah. Maka cubalah kita bayangkan berapa banyak makhluk Allah di lautan yang sana. Maka kata Nabi, kita nak puji Allah ni, subhanallah bihamdi, maha suci Allah, segala puji Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Banyak mana bilangan makhluknya, hanya Allah sahaja yang tahu. Kemudian segala waridha nafsi, segala puji maha suci Allah dan segala puji Allah sebanyak redanya. Wa zinata arsyih, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah seberat timbangan arasy-Nya. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji Allah, wa midada kalimati, sebanyak mana tinta tulisan yang ditulis akan kalimah-kalimahnya. Baik, ini adalah 4 kalimah. Kalau kita baca pasti dan pasti timbangan kita lebih berat nanti di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, apakah 4 kalimah tersebut? Subhanallah adada khalqih, 1. Yang kedua, subhanallahi ridha nafsih. Yang ketiga, subhanallahi zinata arsyih. Yang keempat, subhanallahi midada kalimati. Ada 2 riwayat. Ada 2 riwayat yang kita boleh baca. Ada lagi riwayat dalam kitab Imam Tirmizi rahimahullah, lafaznya subhanallah adada khalqih, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi adada khalqih. Ini kalimat yang pertama, dibaca 3 kali terus. Kemudian kalimat yang kedua pun dibaca 3 kali terus. Subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi ridha nafsi. Kalimat yang ketiga pun dibaca 3 kali terus. Subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi zinata arsyih. Dan kalimat yang keempat pun dibaca 3 kali terus. Subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati, subhanallahi midada kalimati. Jadi kita boleh amalkan mana-mana riwayat. Nak amalkan riwayat yang pertama pun boleh. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. 3 kali ulang. Nak amalkan riwayat yang kedua pun boleh. Subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimatih. 3 kali ulang. Nak amalkan riwayat yang ketiga pun boleh. Dibaca subhanallah adada khalqih 3 kali, kemudian barulah baca subhanallahi ridha nafsih 3 kali, kemudian barulah baca subhanallahi zinata arsyih 3 kali, kemudian barulah baca kalimat yang keempat subhanallahi midada kalimati 3 kali. Boleh. 3 riwayat ni kita boleh amalkan. Apabila kita amalkan, maka timbangan amalan kita akan penuh di akhirat. Masya-Allah. Baik. Seterusnya, ini adalah antara pelajaran yang lepas. Baik. Seterusnya dalam riwayat Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kalaulah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku suka daripada terbitnya matahari. Lebih aku suka daripada terbitnya matahari. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bermakna hidup kalaulah tidak berzikir kepada Allah. Bila terbit matahari bermakna kita ni masih ada lagi. Bila matahari terbit bermakna kita ni masih ada lagi, kita nampak lagi matahari. Bermakna hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka berzikir kepada Allah daripada hidup. Dengan kehidupan yang Allah beri ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Dunia ni tak ada tak apa, matahari tak ada tak apa, yang penting berzikir kepada Allah. Itu lebih Nabi suka daripada terbitnya matahari. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, riwayat sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaila. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka kelebihannya adalah seperti mana dia telah membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Baik, keturunan bermakna keturunan Quraisy. Kenapa Nabi SAW khususkan keturunan Nabi Ismail alaihi salam dalam hadis Nabi, dalam ucapan Nabi? Kerana keturunan Nabi Ismail alaihi salam adalah tawanan. Kalaulah keturunan Nabi Ismail alaihi salam, kaum Quraisy ni, kalaulah dia menjadi tawanan, maka tawanan yang paling mulia adalah tawanan kaum Quraisy. Jadi kalaulah membebaskan kaum Quraisy, maka kelebihannya sangat-sangat besar. Membebaskan keturunan Nabi Ismail alaihi salam ni, dia punya kelebihan sangat-sangatlah besar. Jadi besar sebesar mana kelebihan yang Allah akan bagi kepada orang yang membebaskan hamba daripada Bani Ismail ni, maka sebesar itulah kelebihan yang Allah akan bagi kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Berapa orang hamba? Ganjaran dia 4 orang hamba. Jadi bukan sikit-sikit Allah nak bagi ni. Kalaulah kita ucapkan 10 kali selepas waktu subuh, kan, lepas solat subuh, biasanya kita akan zikirkan dalam wirid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lepas maghrib pun kita zikirkan ucapan yang sama. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni 10 kali lepas solat subuh, 10 kali lepas solat maghrib, tu kelebihan dia dah lain dah. Ni kelebihan yang Nabi SAW bagi tahu ni. Kalaulah kita ucapkan bila-bila masa saja, tak kira lah lepas solat subuh ke, lepas solat maghrib ke, lepas zuhur ke, tengah-tengah waktu duha ke, kita ucapkan, maka kelebihannya seperti mana kita membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah. Dan lahul mulku, segala kerajaan adalah miliknya. Wa lahul hamdu, segala pujian adalah miliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa di atas setiap sesuatu. Baik. Kemudian seterusnya Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu idla 10 riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyayatin yawmahu dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun mi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksara minhu wa qala man qala subhanallah bihamdi fi yawmi mi'ata marratin khutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Baik, hadis ni zikir yang sama. Nabi SAW ajarkan kepada kita zikir yang sama, bilangannya berbeza. Tadi 10 kali, seumpama kita membebaskan 4 orang hamba. Baik, hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang sama tetapi 100 kali. Fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari dia mengucapkan 100 kali. Campur-campur, contohnya 10 kali, 20 kali lepas subuh, 20 kali lepas zuhur, 20 kali lepas asar. Tidak, dia kena baca 100 kali waktu pagi, 100 kali pagi, 100 kali petang. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan dalam satu hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka ganjarannya seumpama dia telah membebaskan 10 orang hamba. Membebaskan 10 orang hamba. Baik, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, wa kutibas lahu mi'atu hasanatin, akan ditulis baginya 100 hasanah. Kelebihan yang ketiga, akan dihapuskan wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, akan dihapuskan 100 dosa. Kelebihan yang keempat, ini yang kita nak, wa kana lahu hirzam minasyayatini yaumah dzalika hatta yumsiya. Hari itu dia akan terpelihara daripada syaitan, daripada godaan syaitan sampai petang. Kalaulah dia baca waktu pagi 100 kali, maka sampai ke petang kalimat-kalimat ini akan memeliharanya daripada syaitan. Kalimat-kalimat ini akan memeliharanya daripada syaitan, daripada godaan-godaan syaitan. Segala keburukan yang kita buat semuanya adalah daripada syaitan, daripada nafsu dan syaitan. Jadi bila mana Allah pelihara kita daripada keburukan, daripada godaan syaitan, bermakna Allah telah pelihara kita daripada melakukan dosa. Jadi penting kita kena amal supaya Allah pelihara kita. Kalau kita baca waktu petang, Allah akan pelihara kita dari sampailah waktu pagi. 100 kali baca seumpama kita membebaskan 10 orang hamba. Kemudian Allah akan bagi 100 hasanah, Allah akan hapuskan 100 dosa, dan Allah akan pelihara daripada godaan syaitan. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, takkan ada mana-mana orang yang lebih afdal amalannya daripada orang tersebut, melainkan orang itu kena amalkan seperti mana yang dia amalkan. Kita kalau nak dapat pahala seperti dia yang mengamalkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, kita nak dapat macam dia, kita kena buat juga macam dia buat. Kurang satu pun tak dapat. Nak kita kena buat seperti mana dia buat. Nak dapat, nak jadi lebih baik daripada dia, kita kena buat lebih banyak lagi daripada dia buat. Dia buat 100, saya buat 200. Dia buat 200, saya buat 300. Kata Nabi, kalaulah kamu nak jadi lebih baik daripada orang yang mengamalkan bacaan tersebut, maka kamu kena baca, ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lebih banyak daripada dia baca. Barulah kita akan jadi lebih baik, lebih afdal daripada si fulan bin si fulan tu. Jadi Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita dalam hadis ini supaya kita berlomba-lomba dalam beramal. Kita tahu dia semayang sunat banyak, kita kena lebih banyak daripada dia. Kita tahu dia berzikir banyak, kita kena zikir lebih banyak daripada dia. Dalam beramal kita kena berlomba-lomba. Dalam beramal kita kena berlomba-lomba. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan ucapan subhanallah wa bihamdih. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kelebihannya umpama dia membebaskan 10 orang hamba, Allah akan ampun, Allah akan berikan kepadanya 100 hasanah, 100 kebaikan. Allah ampunkan 100 dosa-dosanya. Allah akan peliharanya daripada godaan syaitan. Itu kelebihan orang yang mengucapkan kalimah tersebut. Kemudian Nabi berkata lagi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, pendek je, subhanallah wa bihamdi, dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri,
Seumpama, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya seumpama buih di lautan. Seumpama buih-buih di lautan. Ni kinayah. Nak beritahu banyak dosa di lautan, kalaulah banyak itu dosa kita pun Allah akan hapuskan. Allah akan hapuskan. Baik. Allahu Akbar. Apa ucapan dia? Subhanallah wa bihamdi. Banyak mana dosa kita pun Allah akan hapuskan dengan ucapan Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Sepakat ulama mengatakan ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ijma' ulama untuk Allah terima, Allah hapuskan dosa besar, hendaklah dia bertaubat. Baik. Seterusnya, wa rawaina fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu zikri la ilaha illallah. Qala at-Tirmizi haditsun hasanun. Baik, riwayat daripada Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah telah meriwayatkan dalam kitab beliau, telah datangkan hadis ini dalam kitab beliau, iaitu riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang paling afdal. Sepakat ulama mengatakan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Kerana apa ucapan ini bukanlah sekadar zikir biasa, bahkan ucapan ini boleh meningkatkan iman kita bila mana kita baca dengan menghayatinya. Lafaz la ilaha illallah dalamnya terdapat nafi isbat, terdapat penafian dan terdapat isbat. Menafikan seluruh kekuatan makhluk, menafikan seluruh kemampuan makhluk, mengisbatkan kekuatan Allah, mengisbatkan keesaan Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu maksud dia. Itu adalah terjemahan dia. Tetapi maksud di sebalik la ilaha illallah, la ma'bud illallah, tiada yang layak disembah melainkan Allah. Menafikan seluruh makhluk untuk disembah, mengisbatkan yang layak disembah hanyalah Allah. Ini kalimah sangat-sangat sempurna. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi kenyang melainkan Allah. Bukan makanan, bukan air yang menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga, yang menghilangkan kelaparan hanyalah Allah. Dialah Allah. Kalaulah kita ucap dengan yakin sebegini, maka kita akan yakin bahawa makanan tidak boleh mengenyangkan, minuman tidak akan menghilangkan dahaga. Kerana apa? Akan tiba satu zaman di akhirat, di akhir zaman nanti, kita tidak akan ada apa-apa makanan, tidak ada minuman yang boleh diminum, tidak ada makanan yang boleh dimakan. Akan tiba satu keadaan, akan tiba manusia tak boleh, tidak ada makanan yang boleh dimakan, tidak ada minuman yang boleh diminum. Nak makan, nak minum, kena mensyirikkan Allah. Maka pada ketika itu orang beriman, apakah makanan dia, apakah minuman dia? Hanyalah berzikir kepada Allah. Di sini kita dapat tahu bahawa bukanlah makanan yang mengenyangkan, bukanlah minuman yang menghilangkan dahaga, tetapi mengenyangkan dan menghilangkan dahaga hanyalah Allah. La ilaha illallah. Oleh kerana itu sepakat ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, kerana ucapan ini dapat meningkatkan iman kita. Bila mana kita zikirkan kalimat ini dengan penuh yakin bahawa Allah lah yang buat segala-galanya. Menafikan kekuatan makhluk, mengisbatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya, hadis-hadis yang kita dengar berkaitan dengan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, marilah sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan.
Baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis tasbih kafarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.